Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih penerajuk acara, panel juri maya, hadirin dan hadirat semua. Sejarah pernah merakapkan kejatuhan kita di tangan penjajah. Tahukah anda sebab apa perkara ini berlaku? Sebab ketika itu kita tiada jati diri, pecah belah dan pentingkan diri. Maka ayo bersama-sama kita telusuri sebuah mauduk pidato yang berbunyi Rukun Negara sebagai jati diri bangsa. Hadirin, Rukun Negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 melalui 5 prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Jati diri bangsa mengajar kita bahawa rukun negara tidak pernah ketinggalan menjadi media penyatu yang mampu melahirkan bangsa Malaysia yang tinggi budi pekerti, patuh dan taat pada pemerintah dan undang-undang, terutamanya berpandukan kepada prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, serta rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Justeru tiga perkara ini bakal saya sajikan buat semua. Ayo kita mulakan. Pertama, cabaran dan halangan dalam mengukuhkan rukun negara. Sejarah telah mengisahkan Indonesia telah mencairkan semua identiti bangsa mereka untuk tampil gah dengan bangsa Indonesia, walaupun mereka berbeza-beza agama sejak awal mereka merdeka lagi. Namun berbeza pula dengan negara kita. Kepelbagaian bangsa, bahasa dan budaya yang wujud menjadi cabaran terbesar untuk membina negara bangsa mengikut acuan kita. Perbezaannya sepatutnya menjadi kekuatan telah bertukar menjadi kelemahan hanya kerana ada segelintir rakyat dan pemimpin yang cuba menangguh di air keruh. Ibarat kerana nila setitik rosak susu sebelanga dalam kalangan kita. Masih segar dalam ingatan saat rakyat dan pejuang barisan hadapan bermati-matian dalam melawan gelombang ketiga, COVID-19-nya semakin menular. Malaysia digemparkan dengan pertemuannya di Pertuan Agong bersama-sama ketua-ketua parti politik bermula dari 9 Jun hingga 11 Jun 2021 untuk mendengar dan menyantun dalam amaran bahawa amanah dan tanggungjawab lebih penting daripada kuasa yang segelintir daripada mereka mahukan. Asbab situasi ini, kita dapat lihat barisan pemimpin negara kita tetap berpegang kepada kesetiaan kepada raja dan negara dan mengangkat perlembagaan bertahta di dada. Nah buktinya. Kedua, apakah kaitan jati diri dan rukun negara? Seperti kata Ibn Khaldun, sesebuah bangsa yang hanya ditunjangi oleh kekuatan tentera semata-mata tidak akan mampu bertahan lama. Sebaliknya, kekuatan sebenar sesebuah bangsa itu adalah pada jati diri dan identiti yang mereka miliki. Seperti mana Genghis Khan daripada bangsa Mongolia tidak bertahan lama ketika cuba menakluki China. Pemimpin Attila dari Jerman pada abad ke-6 Masihi tidak bertahan ketika mencuba menakluki Rom. Kerana apa? Kerana kedua-dua rakyat negara China dan Rom ini mempunyai jati diri yang padu yang lebih berkuasa daripada mana-mana senjata dan gerombolan tentera. Di Malaysia, apa yang membentuk jati diri kita? Ya, sudah tentu rukun negara. Hari ini kita lihat di saat ada yang menyanggah yang di Pertuan Agong melalui rakaman video yang membawa pada sehingga terus dihadap ke mahkamah. Keluhuran perlembagaan tetap menjadi kiblat yang absah. Di saat ada juga yang seakan-akan lupa kepada jasa Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sampaikan dicaci tanpa mengambil kira perasaan si dia yang telah memberah keringat tulang 4 keran buat semua. Namun masih ramai yang memberi taat dan setia. Keluhuran perlembagaan tetap menjadi asbab tindakan yang dilaksanakan oleh raja-raja dan para pemimpin negara. Sebagai rakyat, kita taat dan setia kepada raja dan patuh pada perlembagaan yang ada. Ketiga, bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan melalui rukun negara? Kementerian Pendidikan Malaysia telah memasukkan asas perlembagaan Malaysia secara khusus dalam kurikulum persekolahan melalui subjek sejarah serta subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Hal inilah membuktikan kecekalan pihak kerajaan untuk memastikan jati diri anak bangsa terus terbina melalui prinsip rukun negara. Perlu ingat, rukun negara bukan pengikat yang mematikan tradisi kepelbagaian etnik dalam negara, tetapi sebagai garis panduan bermasyarakat dan berbudaya. Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan negara perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia dengan konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara dan saudari, kulasahnya, keharmonian dan kedamaian yang kita nikmati pagi ini tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Saya masih ingat akan kata-kata almarhum Tun Abdul Razak.
Tun Abdul Razak. Kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amal ibarat pokok tanpa buah, tanpa pengawalan rukun negara akan menjadi sejenis dokumen yang tidak bermakna dan akan mencelakakan segala usaha yang telah kita laksana. Tiada apa yang saya pinta, teruslah kita bersama-sama dalam memperkasakan prinsip rukun negara sebagai jati diri bangsa. Sekian, terima kasih.